Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar 1 Abu Daud? Sebelum kita mulakan pelajaran kita untuk hari ini, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, insya-Allah untuk hari ini kita akan belajar tajuk yang baru, iaitu daripada bidang Al-Quran, pelajaran yang ke-9. Tajuknya adalah makanan halal lagi baik. Makanan halal lagi baik. Jadi biasa kita dengarkan makanan halal, minuman halal, yang haram, yang syubhat. Jadi kita mau tahu serba sedikit berkaitan dengan makanan halal lagi baik. Ni apa sebenarnya? Okey. Jadi macam biasalah, bila kita bagi tahu tentang tajuk ini di dalam bidang Al-Quran, maka sudah semestinya akan ada satu ayat ataupun lebih daripada satu ayat daripada Al-Quran dijadikan sebagai ayat kefahaman untuk menceritakan tentang tajuk kita. Jadi ayat yang berada di tajuk ini adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Baik. Kita kena tahu ya, bila kita sebut tentang makanan halal, mau cari makan yang halal, mau minum dapatkan daripada sumber yang halal dan tidak boleh dekat benda yang haram. Ini semua adalah berada dalam tuntutan Islam, yang mana kita dituntut untuk mengambil makanan yang halal, bukan setakat halal tetapi halalan thayyibah, halal dan juga baik. Baik. Kalau kita tengok di sini, ada piramid makanan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau kita ikut betul-betul uh, piramid makanan ini, kita sudah mengambil makanan yang sehat dan juga bukan setakat halal tetapi sehat. Yang mana perlu kita kurangkan, kita kurangkan. Yang mana perlu kita makan banyak, perbanyakkan seperti karbohidrat, sayur-sayuran, buah-buahan. Dan kita perlu kawal adalah dari segi pengambilan tenusu dan juga daging, protein, dan kurangkan bahagian manisan. Ya. Baik. Dalam ayat 168 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita makan makanan yang halal dan baik untuk memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Makanan yang halal dan baik dapat menjanakan pemikiran yang cerdas, hati yang bersih, dan badan yang sehat. Allah juga melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan melakukan pembaziran. Kita tak boleh ikut langkah syaitan, sebab bila kita mau makan, bila kita mau minum, pastikan yang kita perlu sahaja. Tidak perlu berlebih-lebihan. Nanti bila kita sudah kenyang, tapi makanan masih ada lagi, siapa mau makan? Hujung-hujungnya nanti dibuang juga. Bila dibuang ataupun tidak dihabiskan, akan jadi apa? Jadi pembaziran. Jadi elakkan membazir. Sebab di luar sana, banyak negara, orang-orang yang ada di luar negara sana, mereka tidak ada makanan yang cukup. Bukan setakat mau dapat makanan yang cukup, mau dapat makanan yang bersih pun tidak ada. Air yang bersih pun jarang diorang boleh dapat. Jadi kita di Malaysia ni mestilah pandai bersyukur dan juga berjimat cermat. Okey? Ini tuntutan dalam Islam ya. Kita ambil makanan ikut kepada
kadarnya. Ciri-ciri makanan yang halal lagi baik. Apa ciri-cirinya? Nih, terdapat hadis yang menjelaskan tuntutan Al-Quran ini. Ada hadis yang menjelaskan berkaitan dengan ayat Al-Quran yang tadi daripada surah Al-Baqarah tadi. Antaranya ialah termasuklah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menjelaskan bahawa para rasul dan orang yang beriman dituntut supaya mengambil makanan yang halal dan baik. Di akhir hadis tersebut Abu Hurairah berkata, ini hadisnya, apa kata Abu Hurairah? Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara asy'ata akhbaru yamuddu yadayhi ila as-sama'i. Ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa 'udhiya bil haramun. Fa anna yustajabu lidzalika? Ini yang ditanya persoalannya. Hadis riwayat Muslim. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan yang jauh, lelaki yang bermusafir. Keadaan lelaki itu kusut masai dan berdebu. Apa lelaki itu buat? Dia tadah tangan ke langit. Dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa kepada Allah, sedangkan makanan, minuman, pakaiannya itu daripada sumber yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya itu? Sebab itu pengambilan makanan, minuman dan juga pakaian kita menentukan Allah mustajabkan doa ataupun tidak. Begitu ya. Ciri-ciri makanan yang baik ini, pertama mestilah makanan itu bersih. Bersih. Bila kita pergi restoran, pergi warung, kita mesti pertama kita tengok dulu kebersihannya. Yang kedua, bila kita tengok cara penyediaannya itu dalam keadaan bersih ataupun tidak. Tak maulah kan, tak pakai sarung tangan, lepas tu comot-comot lagi, kotor-kotor lagi, dapurnya kotor lagi. Itu boleh mendatangkan makanan itu ada lalat, ada di hurung lipas kah, kita tak perasan, ataupun ada kotoran kah terkena dengan makanan itu. Jadi pastikan bersih. Ciri makanan yang baik, pertama bersih. Yang kedua, makanan itu mestilah berkhasiat. Mestilah berkhasiat. Berkhasiat maksudnya apa? Berkhasiat maksudnya memberikan kesan baik kepada tubuh badan kita. Bila kita makan, memberikan tenaga, memberikan protein, memberikan kebaikan kepada tubuh badan kita. Ketiga, ciri yang ketiga, makanan yang baik adalah mestilah seimbang. Kalau kita ikut piramid makanan tadi, kalau kita ikut betul-betul piramid makanan tadi, kita kurangkan pengambilan gula dengan minyak, kita kawal pengambilan protein, banyakkan ambil sayur, ambil buah dengan juga karbohidrat, itu sudah menunjukkan seimbang. Dia ada kata kunci waktu. Dia maksudnya separuh suku-suku. Maksudnya separuh itu sayur ataupun buah, suku itu nasi dan suku lagi itu protein. Begitu. Dan yang terakhir adalah mengikut keperluan. Ya, mengikut keperluannya. Nah, ini yang dinamakan mengikut keperluannya. Apa maksudnya? Yang pertama, mesti ada bijirin berserat tinggi, karbohidrat. Lepas tu mesti ada apa lagi? Protein sehat. Mesti ada protein. Yang ketiga mesti ada sayur. Dan yang keempat mesti ada buah-buahan. Mengikut keperluan tubuh badan kita, keempat-empat inilah lengkap untuk kita mengambil makanan yang baik. Okey. Sekarang kita mau tahu, apa maksud makanan halal dan makanan haram? Biasa kita dengarkan makanannya ni halal, ini haram ini syubhah. Apa pula maksudnya tu? Makanan halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Maksudnya kita boleh makan. Tidak ada larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada makanan itu. Makanan haram pula
ialah makanan yang dilarang oleh syarak. Maksudnya memang ada larangan khusus daripada Allah dan juga Rasulullah. Kita dilarang makan, menjual, dan membeli makanan yang haram. Bukan setakat kita tidak boleh makan, tapi kita tidak boleh ada urusan jual beli. Makanankah, minumankah, pakaiankah yang bersumberkan haram. Okey? Keharusan sesuatu makanan bergantung kepada aspek berikut. Okey. Bila kita mau tahu makanan itu bagus ke tidak, halal ataupun tidak, pertama tengok ramuan makanan daripada sumber yang halal. Tengok ramuannya. Kadang-kadang kita macam kita mau makan ayam kan? Ayam goreng, kalau dia masak ayam, letak tepung, letak minyak, okey, tak ada masalah. Tiada masalah. Tapi kalau dicampurnya sedikit bir, untuk supaya bagi berasa lagi, dicampur sedikit wine, supaya lebih berasa lagi ayam goreng itu, maka tidak boleh. Walaupun ayam itu halal, tetapi ramuannya tu yang haram. Yang kedua, cara memproses dan menyediakan makanan. Kita balik cerita ayam tadi. Ayam tu halal ataupun tidak? Halal dimakan. Tetapi kita tengok cara memprosesnya tu. Tidak disembelih. Ayam tu tidak disembelih. Tidak ada pun bekas kesan potongan di lehernya. Guna tembak. Ditembak, dikasih mati atau dicekik ke ayam tu. Yang penting bukan dengan cara sembelih. Maka boleh ke tidak? Tidak boleh. Ya, itu cara memprosesnya. Yang ketiga, cara mendapatkan makanan. Kalau orang kasih kita makanan, kita mesti tengok dulu dari mana ini makanan ini. Takut-takut nanti pula dia ambil makanan, dia curi makanan orang. Kalau dia curi makanan orang, maka makanan itu jadi haram. Faham? Baik. Nih. Ayam yang disembelih diperoleh dengan akad jual beli yang sah. Mesti tahu datang daripada mana nih ayam ini. Dan yang ketiga, beras daripada sumber yang halal. Tak boleh beras curi kah, ambil orang punya kah, tak boleh ya. Kita hendaklah berhati-hati memilih makanan agar terjamin halal dan baik. Penjual makanan pula hendaklah memilih makanan daripada sumber yang diyakini halal dan baik. Antara cara mendapatkan makanan halal dan baik termasuklah melihat kandungan bahan dan logo halal yang tertulis di bungkusan atau premis. Okey? Setelah itu kita tengok akibat pengambilan makanan yang haram. Apa akibatnya? Kalau kita ni dikasih yang halal pun tak mau, tetap juga mau ambil yang haram, ini akibatnya. Yang pertama, hati menjadi keras. Hati menjadi keras. Kita bagi nasihat macam mana sekalipun tidak mau dengar. Hati sudah jadi keras. Yang kedua, kecerdasan minda terganggu. IQ-nya akan jadi terganggu. Dia tidak akan sampai tahap intelligence. Okey? Yang ketiga, dibenci oleh masyarakat. Kalau kita ambil benda-benda haram, makan, minum yang haram, pakaian yang haram, orang akan benci sama kita. Sebab apa? Kita memasukkan benda-benda yang tidak bagus ke dalam tubuh badan kita, akhirnya aura daripada perkara haram itu akan terkeluar daripada diri kita, pribadi diri kita sendiri. Nauzubillah. Seterusnya, akibatnya adalah susah memahami ilmu yang dipelajari. Sebab itu, pelajar bila mau menuntut ilmu, pastikan jangan ambil benda-benda haram. Jaga makan kamu, jaga minuman kamu, jaga barang-barang kamu tu pun jangan ada daripada unsur-unsur yang haram ya. Sebab apa? Bila kamu ada benda yang berunsurkan haram dalam kamu punya proses menuntut ilmu, susah kamu mau faham. Apa yang guru ajar kamu tidak akan faham. Apa yang kamu hafal tidak akan boleh hafal. Seterusnya, akibatnya mendapat penyakit. Seterusnya, doa tidak mustajab. Ini macam hadis tadi tu ya. Doa tidak mustajab. Seterusnya, sentiasa berada dalam keluh kesah.
Seterusnya, mendapat kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kasar pribadinya. Dan yang terakhir, terdorong melakukan kejahatan. Jadi banyak sangat akibatnya kalau kita makan, minum, dan pakai daripada sumber yang haram. Jadi kita elakkan, pastikan kita cari makanan yang halal, minuman yang halal, pakai pakaian yang halal, dan juga bersumberkan yang halal. Supaya apa? Kehidupan kita ini berkat. Perbezaan ciri makanan halal dengan haram. Okay. Ini perbezaannya. Ini makanan halal, yang ini makanan haram. Kita tengok satu persatu. Dari segi bahannya, untuk makanan halal, bahan yang halal dimakan. Dari segi ramuannya, dari segi apa-apanya, bahan yang diguna, ingredients yang diguna, semuanya adalah benda-benda yang halal. Ramuan yang halal. Tetapi berbeza pula dengan makanan haram. Makanan haram ini, bahan yang digunakan pun adalah yang haram. Ada campur arak, ada campur daging khinzir, ada campur kulit khinzir. Itu bahannya. Yang kedua, kita tengok proses. Proses untuk makanan halal ini disembelih mengikut hukum syarak. Mesti sembelih. Walau apapun cara sekalipun, makanan yang kita mau makan itu binatang, maksudnya ayam, kambing, lembu, semua mesti disembelih. Prosesnya ya, mesti menjalani proses penyembelihan. Tetapi kalau untuk makanan yang tidak halal, yaitu haram, prosesnya tidak disembelih mengikut hukum syarak. Mungkin dikasih patah siap lehernya, ataupun dijerat sampai mati. Itu haram, tidak boleh dimakan. Dari segi kandungannya, makanan yang halal ini isi kandungannya bebas daripada najis dan kotoran. Manakala untuk makanan yang haram pula bercampur dengan najis dan kotoran. Seperti arak, daging khinzir, ya, bercampur. Dari segi kebersihan antara makanan halal dan juga makanan haram. Makanan halal, kebersihannya ini terjamin. Sebab makanan yang halal disimpan di tempat yang suci. Yang tidak boleh merubah dia punya kesucian. Manakala makanan yang haram disimpan di tempat yang bernajis. Itu dari segi kebersihannya. Seterusnya dari segi kesehatan. Makanan yang halal bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesehatan. Manakala makanan yang haram pula mengandungi racun dan sesuatu yang memudaratkan kesehatan. Dan yang terakhir sekali, sumber makanan yang halal ini diperoleh dengan cara yang sah. Maksudnya caranya itu jelas bagus. Ya, manakala makanan yang haram pula diperoleh dengan cara yang haram. Sudahlah diperoleh dengan cara yang haram, lepas itu tidak bagus lagi. Kotor dan sebagainya. Okay. Sesuatu makanan yang halal hendaklah diperoleh melalui cara yang diharuskan oleh syarak, yaitu melalui jual beli yang sah atau menerimanya secara percuma tetapi bukan secara rasuah atau perjudian. Kita hendaklah berhati-hati memilih makanan yang halal kerana terdapat makanan yang berada di pasaran menggunakan logo halal palsu yang tidak mendapat pengesahan pihak yang bertanggungjawab seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ya, pastikan bila kita mau makan, kita tengok logo dulu. Sebelum kita beli, kita tengok logo dulu. Logo JAKIM ni boleh search di internet, boleh tengok macam mana logo JAKIM ni. Pastikan makanan yang kita ambil itu adalah makanan yang halal dan kita yakin sumbernya itu sumber yang halal. Jangan makan benda yang haram. Minum minuman yang haram, dapatkan daripada sumber yang haram. Jangan sama sekali. Okey? Sebab dia akan merosakkan kehidupan kita. Baik, selesai untuk tajuk ini, untuk pelajaran ini. Jadi penilaiannya adalah
Saya mahu kamu buat penilaian ini. Soalan 1, nyatakan maksud perkataan berwarna berikut. Kulu, tayyiba, khutwati, aduwun. Ada 4 perkataan yang berwarna, nyatakan maksudnya. Yang kedua, jelaskan kebaikan pengambilan makanan yang halal dan baik. Yang ketiga, terangkan akibat makan makanan yang haram kepada rohani dan jasmani. Yang keempat, bezakan ciri-ciri makanan yang halal dengan makanan yang haram. Yang kelima, huraikan pengajaran ayat 168 surah Al-Baqarah. Okey. Dan yang keenam, lebih kurang 48% penduduk di negara kita mengalami masalah obesiti. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan pandangan anda tentang langkah untuk mengelakkan masalah ini. Dia minta pandangan anda, jadi kamu berilah pendapat kamu yang logiknya untuk mengatasi masalah obesiti ini. Okey, saya rasa cukup jelas, cukup faham, boleh difahami tajuk yang kita pelajari pada hari ini, makanan halal dan lagi baik. Pelajaran yang ke-9 ini mudah-mudahan boleh difahami dengan baik. Sila buat latihan yang diberikan dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.